أعوذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح حكمتك وانصر علينا من غدائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Allah mengizinkan pada pagi ini perkongsian kita. Hari ini dah 25 Syawal 1441 Hijriah. Bersamaan hari ini iaitu 17 Jun 2020. Berhubung tentang uqbah, puji dan syukur. Ya, dalam kitab Minhajul Abidin susunan Imam Ghazali. Saya nak ambil dua perkara yang perlu kita ada dalam kita menghadapi bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala dalam perubahan sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mencari jalan untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Disusunkan dalam kitab ini, Allah memberi nikmat dan Allah memberi azab. Sebab nikmat ini adalah semua pengurniaan dari Allah kepada hamba-Nya yang cekal, hamba-Nya yang elok perangai, hamba-Nya yang sentiasa mengabdikan diri kepada Allah sebagai seorang hamba. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Inilah sebagai hamba yang sentiasa menghadapkan dirinya redha dengan apa saja ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dua perkara yang disusunkan di sini, iaitu untuk mendapat keberkatan nikmat yang amat besar daripada Allah. Yang kedua, untuk menghasilkan pertambahan nikmat. Dua perkara. Satu, untuk mendapatkan nikmat yang besar daripada Allah Ta'ala. Yang kedua, menghasilkan nikmat yang berkekalan. Maknanya nikmat berpanjangan. Jadi, ada kaedahnya. Ada caranya kita nak menjadi seorang hamba yang sentiasa menyebut, memuji Allah Ta'ala. Kerana yang layak dipuji adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan sekalian alam. Adapun keberkatan nikmat sesungguhnya disebabkan kerana bersyukurnya dan merupakan pengikat segala nikmat. Jadi orang yang bersyukur setiap ada apa dia rezeki, alhamdulillah. Contoh, nikmat nak makan. Kita lapar, tengok makanan yang terhidang, selera nak makan. Kita ingat dulu siapa dia yang memberi nikmat. Ingat dulu siapa yang memberi nikmat. Bukan nikmat tu boleh datang macam cerita dalam Zam-zam ala kazam. Tu tidak. Nikmat ni diusahakan. Diusahakan. Kita nak cari rezeki, kena sihat badan. Apa syarat dia? Orang nak kerja, syaratnya ialah sihat badan. Ada minda, kekuatan. Sama juga orang nak sembahyang. Syaratnya ada wuduk, suci daripada hadas kecil dan besar. Itu je. Syarat mesti. Kita nak bahagia, ada syaratnya. Mesti membentuk generasi yang sakinah. Baik. Ia ialah merupakan nikmat akan berterusan dan berkekalan. Dan sebaliknya, jika tidak bersyukur dengan nikmat, akan mendatangkan sebaliknya. Apa dia? Berpindah nikmat itu kepada yang lain. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Allah menjelaskan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri.
Kalau kita malas kerja tak? Malas. Semua malas nak buat tu, malas ini, malas. Tak jadi. Kita daripada kecil dah dididik. Belajar. Mengaji. Itulah baru dapatnya. Hasilnya ilmu pengetahuan yang kita perolehi. Kita kerja, berusaha, simpan duit, ekonomi jaga. Hasilnya, hari kemudian kita dah tua-tua, kita rehat. Ya, ni. Begitu juga kita beramal. Sebab itu Allah menyatakan suratin. Summa radadnahu asfala safilina illa allazina amanu wa amilus solihat. Falahum ajrun ghairu mamnun. Aduh. Semuanya ada asbab. Ya. Tak boleh datang sendiri. Ya. Itulah dia. Satu kaum itu boleh kena mengubah. Kalau dia nak jadi begini kena. Ada ikhtiariyah. Inilah pahaman aqaid, akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita kena berubat. Ya, walaupun Allah yang memberi kita kesihatan. Allah menjelaskan dalam surah, ya, dalam Asy-Syu'ara, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Bila aku sakit dia menyembuhkan. Tapi kena ikhtiar. Jangan serahlah. Itu doa. Dan usaha. Macam saya, usaha. Pergi klinik, cek 3 bulan sekali. Cek darah kita. Kita tak tahu. Bukan kita bagian itu, bidang kita, kesihatan. Kita usaha. Sekarang ini, kerajaan dah bagi PKPP. PKPP. Ya. Persembuhan. Ya, kita nak tahu untuk mendapatkan, kita kena cari usaha, mengelakkan benda yang tak boleh ikut apa arahan itu. Itu namanya ikhtiar, ya, ahli sunnah wal jamaah. Baik, Allah menjelaskan lagi, ya, dalam firman Allah Taala, inilah akibat orang yang tak mau berusaha. Dalam surah An-Nahl ayat 112. Ya, 112. Fakafarat bi an'umillahi fa'azaqaha Allahu libasal ju' wal khawfi bima kanu yasna'un. Kemudian penduduk desa itu telah kufur dengan nikmat-nikmat Allah. Dia kufur. Allah bagi nikmat dia, ya, melempah ruah, dikufur. Telah kufur. Maka kerana itulah telah merasakan mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang telah mereka lakukan. Dia takut, lapar, susah. Sebab dia kufur. Nikmat Allah bagi, tapi dia tidak menjagakan nikmat. Ya. Ini berlaku. Apa yang rezeki Allah bagi hari ini, kita simpan, kita makan. Jangan kita membazir. Begitulah firman Allah lagi dalam surah An-Nisa. Allah menjelaskan, yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengadab kamu sekalian jika sekiranya kamu bersyukur. Yakni akan nikmatnya serta takut dan beriman kepadanya. Allah tak akan azab. Betul. Ya, kita ni sama-sama lah, termasuk saya. Bila kita dapat nikmat, fazkuruni ashkurkum washkuruni wala takfurun. Ingat. Inilah pesanan kita bersama, ya, dalam kitab ini. Mudah-mudahan kita selalu mengikuti dalam apa yang dijelaskan oleh Imam Ghazali rahimahullah. Mudah-mudahan kita jadi orang yang bersyukur akan nikmatnya. Untuk menghasilkan pertambahan nikmat ini, makin lama tu makin banyak. Apa dia? Bapa tetekala syukur itu penambat nikmat. Maka
dia juga membuahkan hasil pertambahan nikmat, dan hal itu dapat dipahamkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Surah Ibrahim ayat 7. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambah nikmatku kepadamu. Ini penambah nikmat, penambah nikmat. Ni. Wallazina ihtadaw zadahum huda. Surah Muhammad ayat 17. Dan orang-orang yang telah mendapat petunjuk ke jalan benar, nescaya Allah menambahi mereka akan hidayah petunjuk. Ni. Sebab itulah kita ni, pertamanya kena syukur, keduanya kena muhasabah diri. Inilah perkongsian kita, ya. Bukan saya menunjukkan saya pandai, tidak. Saya pun baca kitab. Untuk kongsi sama. Dikongsi. Ini mudah-mudahan di pagi ini satu kemanfaatan, ya, daripada kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali rahimahullah berdasarkan dalil-dalil naqli. Ini. Sebab itulah kita sentiasa mendapat rahmat maghfirah Allah Ta'ala. Allah menjelaskan lagi dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Wallazina jahadu fina subulana. Wallazina jahadu fina lanahdiyahum subulana. Dan orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh, ya, pada jalan agama, kami sesungguhnya, kami yakni Allah, akan menghidayahkan mereka jalan kami. Jadi kita bersungguh-sungguh hidayah, minta pada Allah, berdoa supaya kita sentiasa mendapat hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Inilah yang kita nak. Tunjukkanlah kami jalan lurus sebagaimana kau beri petunjuk kepada mereka-mereka yang terdahulu, para rasul, para nabi, para ulama-ulama. Jadi inilah perkongsian kita dalam menghadapi, ya, iaitu PKPP ini. Mudah-mudahan, ya, kita minta kepada Allah Ta'ala, mereka-mereka, ya, diuji oleh Allah. Ada yang kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, macam-macam. Jadi kita hadapkan diri pada Allah, banyakkan tawajuh, ya, sujud kepada Allah. Mungkin ini semua adalah ujian Allah untuk kita. Mudah-mudahan kita bersama-sama, termasuk saya, ya, ingat, kita renung-renung balik, ya, apa yang telah kita lakukan. Mungkin perkara yang kita lakukan kita tak sedar, ya, kita selalulah membuat taubat, mohon ampun daripada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan yang baik itu semuanya yang datangnya daripada Allah untuk kongsian kita bersama. Yang kurang baik itu simpanlah, ya. Mudah-mudahan, ya, saya pun juga insan seperti manusia biasa, tidak ada, ya, tidak tinggal daripada kesalahan. Ya, mudah-mudahan di pagi yang mubarak ini jadikan kita pedoman bersama. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.